Jumlah pesakit baharu buah pinggang kronik CKD yang memerlukan rawatan dialisis setiap tahun membimbangkan. Untuk laporan lanjut, kita bersama Awatif Izzah. Silakan Awatif. Baik, terima kasih Sahi. Seramai 9,500 pesakit baharu buah pinggang kronik CKD direkod memerlukan rawatan dialisis setiap tahun. Timbalan Menteri Kesihatan, Datuk Lukan Isman Awang Sauni berkata kira-kira 4.7 juta individu mengalami CKD dan angka berkenaan membimbangkan. Apa yang dapat ditunjukkan di montas sebentar tadi, kadar peratusan pesakit buah pinggang di kalangan orang muda berusia 40 tahun adalah sekitar 30%. Dan juga ini adalah angka yang sangat besar bagi golongan muda kerana ia akan memberikan kesan kepada produktiviti negara pada masa hadapan dan juga kesan kepada individu dan keluarga tersebut daripada sudut ekonomi. Beliau berkata demikian pada perasmian sambutan Hari Buah Pinggang Sedunia Peringkat Kebangsaan 2024 di lawan Astaka Taman Tasik Titiwangsa, Ibu Negara. Persatuan Bukan Kerajaan NGO disaran menyalurkan bantuan kepada gelandangan di lokasi yang ditetapkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa berkata lokasi tersebut ialah Anjong Kembara, Pusat Khidmat Gelandangan Medan Tuanku dan Pusat Pembelajaran Komuniti Chowkit. Sekarang kita berkolaborasi dengan NGO dan kita mohon untuk mereka berdaftar dengan kita Setakat ini kita ada tak silap dalam 10 yang telah berdaftar dengan kita dan ada juga yang telah kita kenal pasti lebih kurang 16 macam tu, dan kita minta supaya mereka bila berkolaborasi dengan kita, contohnya bila mereka nak bagi bantuan makanan dan sebagainya, mereka boleh hantar ke pusat-pusat yang telah kita kenal pasti, contohnya di Medan Tuanku ini. Dr. Zaliha berkata demikian pada operasi bersepadu menyelamatkan gelandangan di sekitar Ibu Negara awal pagi tadi. Operasi di 5 hotspot itu bertujuan mendapatkan data demografi gelandangan selain mengenal pasti punca dan penyelesaian terbaik bagi membantu mereka. Rizab Gabungan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT pada akhir tahun kewangan 2022, TK 2022 berjumlah RM160 juta. Ia meningkat dari tahun sebelumnya walaupun Rizab Pendapatan Komprehensif lain OCI menunjukkan nilai defisit. LTAT menerusi kenyataan memaklumkan kedudukan rizab positif yang bersih membawa kepada nisbah solvensi buku melebihi 100%, sekaligus menyesahkan bahawa aset bersih LTAT pada nilai buku melebihi jumlah caruman pencarum. Rizab gabungan pasca dividen yang belum diaudit untuk TK 2023 juga akan menunjukkan peningkatan, lantas mencerminkan komitmen LTAT terhadap perjalanan transformasinya ke arah pengukuhan kedudukan kewangan. Nasional FM ambil tahu terus membantu golongan memerlukan. Kali ini, anak yatim dari Pertubuhan Anak Yatim Darul Aminan, PEDA, Seremban disantuni menerusi program Ahlan Ya Ramadan 2024. Personaliti Nasional FM Dia Nawai berkata program bertujuan membantu golongan itu membuat persiapan pembukaan sesi persekolahan dan ketibaan Ramadan. Semestinya untuk kita menyantuni anak-anak yatim, membuatkan mereka gembira untuk menyambut ketibaan Ramadan, dan apatah lagi bila dapat beg sekolah baru kan. InsyaAllah itu akan memberikan mereka semangatlah untuk meneruskan sesi persekolahan bagi sesi 2024, walaupun sebut anak yatim, mereka mungkin tidak ada ibu, ayah. Jadi dengan adanya keluarga Nasional FM, insyaAllah mereka akan ada seperti sebuah keluarga yang lain yang akan dekat dengan mereka insyaAllah. Beliau berkata demikian selepas menerima bantuan kelengkapan persekolahan dari Pusat Pakaian Hari-Hari. Kelengkapan tersebut akan diserahkan penolong pengurus Nasional FM, Intan Suwaida Sujas, kepada wakil pertubuhan di Masjid Seri Sendayan. Legenda-legenda hoki negara era 80-an dan 90-an bakal berhimpun di Stadium Tun Razak bagi saingan Piala Legenda Hoki 2024 esok. Penampilan mereka adalah bagi memberi penghormatan kepada bekas pemain kebangsaan dan jurulatih si Paramalinggam.
Barisan pemain yang berumur 45 tahun ke atas akan beraksi mewakili 6 pasukan iaitu bekas pemain negara, MPK, Maybank, TNB, BSN dan RMR. Bekas Kapten Negara, Datuk Mimawan Nawawi akan mengetuai pasukan TNB bersama Ranjit Singh, Mahinder Singh, M. Nadarajan dan Lan Mun Fat. Satu lagi pasukan yang menarik perhatian ialah pasukan bekas pemain negara yang diketuai oleh Sun Mustafa Karim, Mark Paul, Kevin Raj dan Dr. Kelvin Fernandes. Manakala MPK akan mempertaruhkan pemain seperti Maninderjit Singh, Gunap Wan, Datuk Seri Muhammad Suhaili Muhammad Zain dan Khairuddin Ghani. Itu sahaja perkembangan dari Kuala Lumpur untuk hari ini. Dari Sungai ke Segara, Palestin, Pasti Merdeka. Kembali bersama saya untuk berita seterusnya.